Dengan hari itu Rasulullah suka pasal kelahiran dia. Kita suka Rasulullah lahir, suka Rasulullah datang, suka ajaran Islam, suka sunnah-sunnah Nabi. Tu orang tak suka dengan maulid Rasul ni agak-agak apa jawab sendirilah. Sampai benci tuan, apa ni sambut, apa dia kata, sambut maulid Rasul ni macam dorai Kristian, rai Nabi Isa. Ada pula Kristian lah, kita bukan Kristian rai Nabi Isa pasal masalah dia pasal Nabi Isa, dia kata anak Tuhan. Kita sambut maulid Rasul bukan kita kata Nabi Muhammad anak Allah, tak ada. Nabi Rasulullah utusan Allah, kekasih Allah. Rasulullah ni pemimpin umat, pembangun umat, penunjuk umat, teladan umat, supaya nak sedar orang balik umat Islam kita supaya ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah tu. Sikit ke sana, sikit ke maulid Rasul sikit. Pasal zaman masuk je bulan tu esok kelahi lah esok tu. Tengok. Selalunya kelahi macam tu apa puak yang nama Pak Wahab tu lah. Kalau kita ikut sunnah ni tak ada masalah. Satu, kalau buat apa esok sungai bertani berselawat, okey tak? Berselawat bagus tak? Sampai tengah malam berselawat boleh? Apa masalah ni mau nak pasang bunga api sampai tengah malam tak ada apa-apa? Tak marah pun. Pak Wahab tu sekor tak bersuara. Tapi bila selawat bising pula. Hiburan umat 1 juta berselawat boleh? 4 juta pun apa masalah? Dia orang dengki pasal tak dapat duit. Panggil pula geng-geng Habib luar negara tu, katalah itu kan. Kalau panggil pop-up musician tu tak ada pula siapa komen. Ni bulan Disember nak masuk Januari jaga esok. Masuk satu malam satu tu banyak ahli neraka tu. Buah pergi pasal itu. Ahli neraka siapa? Pasal tengok sabab tu, sabab neraka. Macam mana pun nak cerita apa, jangan buat akidah ikut kepala otak sendiri. Okey, khusus kita bicara dalam bab syurga neraka. Asal dia bicaranya syurga kekal, neraka kekal, Allah Ta'ala kekal. Allah kekal, memang Allah kekal, tak mungkin binasa. Syurga neraka memang kekal, tapi Allah yang nak bagi kekal. Tu yang namanya kekal syurga neraka dipanggil kekal yang aridhi. Kekal yang Allah Ta'ala dipanggil kekal hakiki. Tu istilah sikit. Sekali lagi kalau sebut gini, kekal Allah Ta'ala adalah kekal yang wajib. Kekalnya syurga neraka adalah kekal yang harus. Apa harus pula? Kekal yang harus binasa. Kekal Allah Ta'ala adalah wajib kekal yang mustahil binasa. Pasal tak masuk akal Allah Ta'ala binasa. Tak ada akal yang boleh berimu Allah Ta'ala binasa. Tapi kalau pandang kekuasaan Allah Ta'ala, harus syurga neraka dibinasakan. Tapi kalau tengok dengan janji Allah Ta'ala, tak masuk akal Allah Ta'ala menyalahi janji. Satu, wajib i'tiqad syurga neraka kekal. Satu, kalau ada orang kata neraka ni binasa macam mana? Tiada risyak atas kita bicara ni. Yang di kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa yang kata neraka binasa, syurga binasa, tiada syak, tiada ragu di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menghukum kafir bagi siapa yang menafikan kekalnya syurga dan neraka. Alhamdulillah. Baik, jadi wajib i'tiqad syurga neraka kekal. Kalau ada orang main-main, yang ni jadi murtad terus. Saya buat misal, contoh ayat murtad dengan sebab syurga neraka punya pasal. Kadang-kadang ada orang main-main tu kan, dia main-main macam ni. Dia kata, alah, kita buat maksiat pun apa susah, masuk pun neraka apa? Neraka Jahanam. Neraka apa? Neraka dah Jahanam, apa masalah saya? Faham tak? Jadi kita bila neraka dah Jahanam, nak pergi mana kita? Ke syurga lah. Ni main-main lah tu. Ambil botol ni baling. Puak macam tu kafir lah. Saya tak sebut kafir lah. Memperolok-olokkan perkara yang serius dalam akidah. Kau boleh main-main satu bab agama, kau boleh main-main ada bab serius tu, serius bab tu. Dia kata serius bab tu, bukan boleh main-main. Nak main-main lain tak apa. Nak main Perdana Menteri, nak sebut Najib, nak sebut Rosmah,
tak ada masalah tu. Hang nak buat kartun kat dia, tapi hang Nabi Muhammad hang buat kartun, jangan buat pasal. Itu Islam mempelokok, mempelekeh, memperhina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saja ambil alert sikit tentang mempersendakan tentang syurga neraka itu. Baik. Itu tentang isu kekal. Sambil itu sebut tentang memperolok. Kalau macam ni sikit, yang ni pun ada isu juga. Ini pun isu Pak Wahab juga. Pak Wahab ni terrible sungguh kat Malaysia ya. Dah lah terrible kat tempat lain, dia buat terrible kat negeri kita pula. Last state je buat Pak Wahab ni. Dia kata apa tuan? Dulu ada bising sekali kan. Bising nama mana? Dia kata ni, yang orang duk baca tu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia main-main dengan ayat tu. Kalau ikut ayat tu, ayat waliullah. Ada setengah riwayat kata yang tu Imam Syafi'i yang menyebutnya. Dia kata apa? Ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla. Taklah aku ni untuk jadi ahli syurga firdaus ni berkelayakan. Aku ni bukanlah orang yang layaklah nak masuk ahli syurga firdaus. Itu ayat apa tu? Dia nak masuk ke dia tak nak masuk? Dia nak masuk, tapi tengok muka sekupang macam kita. Tuan-tuan mengaku tak? Tuan-tuan memang layak masuk syurga ke layak masuk neraka dulu ya? Kita nak dabik dada masuk syurga, rasanya tebal muka lah tuan-tuan. Kau tak tahu, tak tahu lah. Tuan-tuan semua dijamin oleh syurga, saya tak tahu lah. Kita dari si wajibnya itikad kita beriman ni kita ahli syurga tu memang lah kan. Tapi nak dabik ada aku masuk syurga bersama dengan Nabi-Nabi dan Rasul tau. Padahal sembahyang fardu pun kelang kabut. Ilmu pun tak reti sifat 20 pun tak faham pun pergi ke sifat 20 tu kan. Allah Ta'ala tak kenal. Masjid pun duduk 5 minit, sejam pun dah gelisah. Allah, macam ni muka ahli syurga. Zikir tak pernah, Quran tak reti baca. Apa yang sebut? Main masjid, main kuliah pun main tak sengaja. Macam ni ahli syurga. Jadi kalau nak mengaku ahli syurga macam ni, ulama-ulama yang buat ibadat gila macam tu, tuan tu. Kalau kata di Imam Syafi'i amalan dia macam mana? Sehari semalam, in 24 hours, dia khatam Quran 30 juzuk. Sekali khatam, tuan-tuan. Bukan satu juzuk kan. 30 juzuk, satu hari, satu malam, 24 jam. In 24 hours, he finished the whole Quran in 1 day. In 24 hours. Puh. Dia kata apa kan? Lastu lil firdausi ahla. Aku ni kalau nak kira firdaus lah, bukan ahli yang lagi ya Allah. Tu maksudnya apa? Dia nak masuk ke tak nak masuk? Nak masuk, tapi itu dipanggil i'tiraf bi zambi, i'tiraf bi nuqsan. Mengaku iktiraf dengan dosa, mengaku dengan kurang. Kalau buat ibadat pun terus mana kita buat? Tuan-tuan sembahyang tadi khusyuk 24% pula sila sebut. 100% ke? Saya jadi imam, saya tak tahulah saya imam kan. Saya kurang, saya banyak dosa. Tuan-tuan makmum tak ada dosa. Semua tuan-tuan semua tanggung kat saya. Ni tuan-tuan tak ada dosa, saya lah banyak dosa. Bofi ayat-ayat yang tu tak faham sudah dengar saya kabur apa. Ni tuan-tuan 100% ke 200% punya khusyuk macam mana? Alah, saya kata kat saya lah, teruk nak mengaku tak layak lah nak masuk dalam syurga. Bukan tak mau masuk. Dalam masa yang sama dia kata apa? Wala aqwa ala naril jahim. Aku tak mampu ya Allah nak masuk neraka. Popok Pak Wahab bengong ni dia kata apa? Syurga tak nak masuk, neraka tak nak masuk. Habis-habis duduk kat RNR. Tuan-tuan tengok di YouTube. Type tau. Syurga neraka ahli firdaus tengok. Ada popok bengong cakap macam ni. Muka-muka ustaz tau. Antaranya ustaz perleh tu, bukan ustaz. Bekas bukti-bukti perleh. Night and the Gang. Senarai tu ada 36 senarai. 36 senarai. 36 senarai yang kepala otak Pak Wahab yang mereka suruh take alert. Orang bercakap, popok ni cakap jaga sikit. Nanti tengok popok tu, tuan-tuan tengok dalam video. Tak percaya buka, ada YouTube. Ke tak pernah tengok internet? Dia orang ni warok, orang tahu lain, orang tak tahu.
Handset tak pegang tak kerti. Saja usik-usik gitu. Apa cerita ni? Cerita Pak Wahab tu sikit. Dia orang ni benda betul pun dia kata salah. Benda dah betul, ulama buat betul pun salah. Apa? Kita buat amalan benda-benda macam tu padahal itu pengaku. Tu yang tajuk syair tu pun dia panggil apa? Al-i'tiraf. Nasyid tu pun kalau orang nasyid tu Ilahi lastulil firdaus. Apa topik nasyid tu? Tuan tak tahu kan? Tak pernah tengok kalau ada kat buku nasyid ke apa ke, kat title nasyid, buka-buka nasyid, tuan tengok topik dia apa. Kalau saya nyanyi sikit, kalau lagu macam ni, topik dia apa? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Apa topik dia? Pergi tak kembali. Iman adalah mutiara. Apa topik dia? Iman mutiara kan? Tuhan apa? Lama tak nasyid tak kerti pula. Suara dia memang tak sedap. Satu saya nasyid itu je. Selangkahku padamu 1000 langkah, kau dekat padaku. Pernah dengar nasyid itu? Nyanyi lagu rock yang mana nak kerti? Oh saja saya usik-usik itu kan. Apa? Ya Rasulullah salamun alaik. Tajuk apa? Ya Rasulullah salamun alaik lah kan? Apa yang nak sebut? Andainya engkau. Saja saya nak sebut topik kan? Saja nyanyi lah sikit. Ku pergi sebelummu. Apa tu? Topik dia apa? Surga pergi tak kembali? Kan? Itu tanya liket lah. Tak faham sudah. Macam mana pun saya nak tanya tadi. Kalau ada nasyid-nasyid, dia nasyidnya ni. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa. Ngengek yang tu lah suara saya kan. Apa topik? Topik. Nak tanya topik. Topik dia tak mau masuk syurga. Bodoh, tu Pak Wahab cakap. Apa tajuk dia? Al-i'tiraf. Tu sebut Arab sikit lah, Melayu. I'tiraf. Al-i'tiraf ni maksudnya pengakuan. Maksudnya syair tu syair pengakuan, i'tiraf. Kita mengaku diri kita sampai muka sekupang nak masuk syurga ni tak layak. Tapi taklah nak masuk neraka. Habis itu apa yang kita nak? Minta Allah Ta'ala bagi kita taubat lah. Fahabali taubatau wafir zunubi. Apalah, itu je sahabat nak boleh masuk syurga. Nak syurga, dosa berlambak-lambak. Nak cerita syurga ni, itu cerita sikit lah tuan. Nak masuk syurga mesti jangan ada dosa. Timbang dosa berat. Oh, mesti kena ampun syurga. Dosa ringan, pahala yang berat. Macam mana? Barulah boleh masuk syurga. Itu apa yang kita nak minta Allah Ta'ala untuk masuk syurga? Minta taubat lah. Itu yang fa'abli taubatan wa firdunubi. Ampunkan dosaku. Fa'innaka ghafiruz zambil azimin. Kau lah ya Allah yang boleh ampun dosa besar. Siapa lagi? Mak pak tak boleh. Nisbah Rasul pun ampun tak boleh. Cuma dia boleh syafaat. Ada bab syafaat jumpa ni. Tambah pula sambung lagi syair tu. Dia kata apa? Zunubi mislu adadi rimadi. Nasyid sikit malam ni. Selalu dia jerit ke orang je. Kita santai sikit malam ni. Dia kata apa? Zunubi mislu adadi rimadi. Dosa aku macam mana bilangan-bilangan pasir di pantai. Tu pantai tu tambahan je. Kalau ikut asal perkataan tak ada. Mislu adadi riman. Macam mana bilangan pasir. Wa dzambi zaidun kaifah timali. Dosa aku makin tambah. Dah tengok betina, dah tengok estro, tak pergi sembahyang jemaah, malam zikir, mengaji duduk kat luar. Tu. Dosa duk tambah. Macam mana aku nak tanggung benda ni ya Allah? Kalau faham tu, dia nak syurga ke tak nak syurga?
Macam mana Pak Wahab ni punya bengong gila boleh faham kata ayat tu orang tak mau syurga. Puan ni bodoh kan? Tu kata bodoh, bab Tuhan bodoh, bab Nabi bodoh, bab Rasul bodoh, bab syurga bodoh. Semua bodoh. Pasal itikad salah. Baik. Sikit ke cerita ilahi tu. Begitu juga nanti masuk je bulan Maulid Rasul, apa lagi? Masih lagi ke cerita tuan-tuan. Dah cerita Nabi Muhammad tu. Apa? Selawat. Apa selawat-selawat? Ni selawat tafrijiyah lah. Selawat Ibrahimiyah memang ada. Itu dia tak nafiyah. Selawat apa? Selawat tu syifa lah. Selawat badriyah lah. Selawat. Nabi ajar selawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang Nabi ajar. Jangan tukar hal lain. Baca satu hadis ya. Tengok Quran lah. Saya bilang haji tuan, Tok Guru sebut senangnya. Tengok Quran, orang kata apa? Kita kadang benda ni orang baca, selalunya khotib pun kadang baca, kadang Tok Bilal pun baca. Kata apa? Pegang je tongkat. Sini ada ke pegang-pegang tongkat? Ada? Ada baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ada? Memang ada warid amalan tu. Kalau Pak Wahab tak ada pegang tongkat. Azan pun sekali lah. Tuan-tuan tak percaya pergi Perlis tu. Perlis Darul Punah. Saya pun puasa itu. Indra Kayangan, Berangan duduk Kayangan. Indra Punah. Saya tak itu. Pasal dia kata Perlis negeri sunnah kan. Darul Sunnah, Darul Punah. Kalau saya nak sebut gitu sikit. Tak puas hati kita jumpa. Tak ada lepas ni lagi saya tunggu sembang. Saya tak gaduh. Sampai pukul 2 pagi saya tunggu. Memang awak ngajar pondok pun kadang 3-4 jam. Jangan gaduh tunggu waktu tu. Nak cerita apa ni? Tengoklah Quran, suruh berselawat. Pegang tongkat kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah para malaikat berselawat atas Nabi. Cuma Allah selawat atas Nabi maksudnya Allah memberi rahmat yang besar kata Nabi. Bukan Allah pun Allah salli ala Muhammad, Allah salli ala Muhammad. Silap lah tu, jangan tafsir gitu. Malaikat pun berselawat atas Nabi. Apa maksud malaikat berselawat atas Nabi? Kalau berselawat kepada malaikat dengan makna istighfar. Malaikat istighfar untuk Nabi. Nabi mana tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat kita orang salah perintah ke mana? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Sini ulang 3 kali ya. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sini tak ulang, terus saja. Contoh tak ulang tu ulang apa? Sallu alaihi. Faham tak? Tak faham tu diam tu. Sini Jumaat kalau Tok Khotib ke Tok Bilal ke, bila dengar baca itu, apa makmum buat? Makmum buat apa? Selawat. Betul, selawat. Selawat kalau betul. Selawat tu betul, memang amalan tu. Kalau zaman saya kecil-kecil, saya dan lagi tempat saya duduk dulu, masa tu saya kecil-kecil lagi, ada tempat-tempat yang memang faham dalam ni, faham kata-kata Tok Guru dan faham ulama. Bila Tok Bilal kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, lepas tu sambung ayat belakang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Tuan-tuan beriman tak? Waktu orang Ta'ala datang perintah apa? Sallu alaihi. Apa maksudnya? Selawatlah kamu ke atas Nabi. Selawatlah. Sepatutnya jawab macam mana? Jawab tu sepatutnya macam mana jawab sembahyang tarawih tu. Sallallahu wasallam alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu wasallam alaihi. Boleh ke jawab itu? Boleh. Pasal suruh tu. Ayat tu suruh lah. Cuma kita dah lama tinggal mengaji tidak Tok Guru tak pernah jumpa. Duduk pula tempat yang tak pernah itu, duduk pula negeri Perlis. 40 tahun dah tak ada baca pegang tongkat. Tengok negeri lain pelik lah. Tak pernah keluar daripada negeri Perlis. Apa ni tongkat pula? Nabi pula. Apa pula? Azan 2 kali pula. Pelik-pelik. Saya bengong duduk. Kata orang terpurung. Kerti.
Dia tak tengok apa ulama syarah, apa ulama urai, apa hadis-hadis yang ada, apa amal-amalan para sahabat, tabi'in, ulama-ulama pakar-pakar tu yang ambil dekat lagi dengan Nabi, lagi pula takwa. Ini tu dia kata berkelih je lah. Semua takwa-takwa. Masjid penuh berkelih. Tuan-tuan biasa pergi boleh? Tu bagus. Penuh masjid berkelih. Dengan Sungai Petani mana ramai lagi? Sungai Petani ramai lagi ya? Betul saya kata Darul Punah. Bukan Darul Sunnah. Sunnah habis subuh ke ada orang. Saya biasalah. Saya pernah duduk Kodiang. Kodiang ni tak jauh lah dengan sepadan Perlis. Faham? Tak tahu Kodiang tak mana. Pasal ada Tok Guru situ seorang dulu meninggal lah. Tuan Guru Haji Cik Kodiang. Saya kaji ziarah dia dulu. Jadi bila dah sampai situ kadang-kadang lajak juga pergi ke negeri Darul Punah tu. Tengok punah dia orang terang mana. Saja sebut itulah. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Ada demo selawat? Tak ada. Kalau sebut Maulid Rasul, macam ni tu kan. Nak cerita apa tu? Cerita sebut sikit. Asal cerita nak cerita Maulid Rasul tu. Nak sebut tentang keselawat atas Nabi tu. Tak ada masalah selawat. Jadi asal nak sebut tak mana ayat Quran kata apa? Sallu alaihi wasallimu. Selawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam. Taslima, ucaplah salam sesalam-salamnya. Kalau kita belajar nahwu tuan-tuan, bila sallu sallimu taslima, maksudnya sallu alaihi salatan, sallu salatan wa sallimu tasliman. Itu kena ngaji tafsir lah dan kena ngaji nahwu. Macam mana boleh faham gitu yang ni disebut kaedah nahwunya, kalau satu jumlah yang ada mafhum mutlak di belakang, mesti di depan pun ada mafhum mutlak. Dan boleh dipahamkan mafhum mutlak di depan, macam mana ada mafhum mutlak di belakang, kerana terkaya daripada menyebut di depan kerana dengan sebut di belakang. Faham ke saya sebut apa tu? Depan, belakang, 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 depan tu. Tuan-tuan kena ngaji tata bahasa Arab tu. Antum nahnu bima indana wa antum bima indakum raduna. Itu kata-kata ulama bahasa dalam ilmu nahwu. Kalau ketuk sebutnya ni, antum bima indakum wa nahnu bima indana raduna. Raduna, kamu dengan apa yang ada dengan kamu, kami dengan apa yang kami ada dengan kami adalah orang yang redha. Asal ayat dia macam mana? Antum bima indakum raduna wa nahnu bima indana raduna. Bila sallu alaihi wa sallimu taslima, sallimu taslima mesti sallu alaihi salatan wa sallu alaihi tasliman. Tuan-tuan tak faham tu, pergi ngaji pondok panggil saya ajar. Tak faham, saya tampak sekali. Lepas saya nak faham tu kan senang. Agak-agak buat tu reti lah. Memang tak reti, memang tak belajar ilmu-ilmu macam tu. Satu dia memang tak reti. Tak faham cara ambilan ulama macam mana boleh ambil faham ayat Quran tersebut. Saya nak sebut apa ni? Nak sebut ayat Quran tu khususnya tentang kata berselawat. Perintahnya apa? Bila sallu salatan, maksudnya selawatlah selawat-selawatnya. Nak selawat macam mana? Apa yang istilahnya ada selawat dan salam, jalan. Macam mana Rasulullah pernah isyarat, dia kata sumu tasihu, puasalah kamu sihat. Arahan macam tu, maklumat pun macam tu kan. Suruh tak puasa, Rasulullah puasa apa? Ada tak puasa Islam kami memang ada hari Ayyamul Bid, hari putih ada. Boleh tak puasa hari Rabu? Boleh tak? Nabi kata apa? Sumu tasihu. Apa maksudnya? Puasa umur sihat. Boleh tak puasa hari Rabu? Boleh tak puasa hari Khamis? Puasa hari boleh? Tak ada masalah. Mana hadis Nabi? Itulah hadis Nabi ya. Sumu tasihu. Untuk puasa Rejab boleh? Puasa Syaban boleh? Ramadan tak puasa katok jadi boleh puasa sepanjang tahun. Apa masalahnya? Nabi kata apa? Sumu tasihu. Selesai lah. Nak cerita apa ni? Nak cerita apa arahan yang ada dan apa benda yang boleh dipaham secara umum. Baca Yasin boleh tak? Baca surah Kahfi boleh? Baca Isnin boleh? Selasa boleh? Malam Jumaat baca Yasin boleh? Boleh, apa masalah? Pasal apa tu? Pasal bagus tak baca Quran?
Baca Isnin boleh? Selasa boleh? Malam Jumaat boleh? Seorang-seorang boleh? Jemaah boleh? Tapi kalau seorang-seorang baca tak? Tak baca. Untuk kalau tak baca Yasin, yang lain baca tak? Lagi tak tahu baca. Yasin tak tahu baca, yang lain lagi tak tahu baca. Untuk baca apa yang boleh? Baca Yasin je lah. Untuk seorang tak baca Jemaah pun ada malam Jumaat je. Bacalah malam Jumaat Yasin. Apa masalah? Baca lah. Dah bid'ah tampak okey. Saja saya tengok sampai tu saya Pak Wahab ni. Pak Wahab ni tuan dia lah ni cakap besar dia orang. Nak cerita apa tu? Saya nak cerita tentang syurga neraka yang kita kekal. Jadi siapa yang kata syurga neraka tak kekal salah, bahkan kufur. Yang saya nak sebut syurga neraka tadi sambil cerita-cerita Pak Wahab tadi apa? Pasal ada Pak Wahab petikai tentang perkataan ulama yang kata tak mau syurga duduk kat R&R. Bukan. Dia orang bukan nak duduk R&R, dia orang nak syurga. Tapi iktiraf bahawasanya diri dia tak layak. Itu maksudnya. Dia orang ni tak reti bahasa Melayu. Bodoh. Arab lagi tak reti, Melayu pun tak faham. Apa dah Arab? Saja saya sambil-sambilkan bodoh ni semua. Orang bodoh boleh kata bodoh lah. Kipas boleh tak kata kipas? Boleh? Itu lampu boleh? Ini bukan lampu. Ini bukan lampu. Itu bukan kipas. Tak kipas lah. Anjing boleh kata this is not a dog, this is not a tiger, this is something lah, tapi this is not a tiger. Dog lah, pig lah. Kalau orang tu bodoh kata apa? Bodoh lah, apa masalah? Saya nak cerita hak tu sebenarnya. Tu babi kata babi, masalah? Nah memang babi lah. Orang bodoh kata bodoh, masalah? Kalau dia wahabi kata wahabi salah? Orang kafir kata kafir salah? Lah orang kafir kata kafir. Quran berkata qul, sebut ini ya Rasulullah, ayyuhal kafirun, oi puak kafir. Orang salah apa suruh panggil kafir, hal tu kafir. Ada orang Islam yang warak terlampau kata apa? Kita tak boleh kata kafir. Ni melukakan hati orang Islam, orang bukan Islam. Kita kena kata those who are not Muslim, non-Muslim. Pasal apa? Tak boleh kata kafir kat orang kafir. Pasal boleh jadi nanti dia Islam. Wah, okey. Canggih tak? Itu kau pun tak boleh panggil orang Islam pasal boleh jadi nanti kau jadi kafir. Kita hujah dengan itu. Kat orang kafir tak boleh kata kafir pasal nanti dia jadi orang Islam. Dekat kafir tak boleh kata itu. Kau orang Islam tak boleh kata kau Islam, nanti kau boleh jadi kafir. Itu. Tak boleh kata kau lelaki pasal apa? Nanti kau jadi perempuan. Ada hujah cara bodoh. Kita hujah cara bodoh balik lepuk bagi atas kepala dia. Hujah macam tu kan gaduh ke Quran. Pakai akal je. Saya ajar tuan-tuan berakal sikit tu. Baik, macam mana pun balik ke apa kita bicara. Wajib intikad syurga neraka adalah kekal. Satu tuan-tuan, tengok elok-elok atas kita faham kekal tu. Dah faham kekal, intikad kekal, bagus. Lepas tu apa? Bila dia kekal, soal sikit untuk muhasabah diri kita. Dunia kekal tak dunia? Kita kekal tak kita? Jasad kita tak kekal, roh kekal lah, lupa dah belajar lah itu. Bila mati jasad roh bercerai jasad mati. Jasad kita ni busuk tak busuk gambar-gambar ni? Busuk lah ni pun busuk macam kencing, berak, tahi, peluh semua ada. Memang busuknya kita ni. Makan ulat tak? Makan ulat. Yang tak makan ulat mana? Akhirat esok. Pasal kita mati sekali je. Lepas tu tak mati lah. Bila tak mati buat macam mana? Kita kena hidup, kena pulun macam mana nak fikir tak mati dah esok tu. Dan kita duduk tempat kekal tu, itu kita duduk tempat elok. Dunia ni bukan kekal. Kan? Kerajaan pun tukar-tukar. Sat kerajaan hijau, sat biru cair, sat biru pekat, sat biru nak jadi hijau, sat biru nak jadi hijau nak jadi biru. Color kan. Macam-macam dunia. Alam mutaghayyir. Sat kemarau, sat hujan. Macam ni. Macam-macam boleh bertukar kan. Dunia hancur. Akhirat kekal. Kita nak fikir macam mana akhirat esok kita selamat. Tu saya maaf. Pasal kita nak bekal banyak ke sana.
Cuma nak bekal banyak dengan harta benda, berapa banyaklah kita sedekah. Nak bekal dengan amalan, kuat ke amalan? Macam Quran pun malas. Sebut saya ni, saya tak kata tuan-tuan. Terasa kalau sama juga, baguslah kan. Boleh nyanyi sikit lagi ni. Kita serupa. Serupa kan Ustaz? Serupa. Itu apa nak buat? Carilah apa-apa yang boleh menyebabkan ada bekal untuk kekal. Yang penting untuk bekalan paling besar kita mati atas iman, akidah betul. Itu mesti. Hak tu yang kita nak tu pasal